Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Zikri bin Hisham dari Diploma Usuluddin semester 3 bernombor matrik KLD 200602001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Taufiq bin Khalid daripada Diploma Usuluddin semester 3 bernombor matrik KLD 2006-2006. Baik, pada hari ini saya dan rakan saya Muhammad Nur Taufik akan berkongsi sedikit tentang konsep Tuhan, konsep ketuhanan, kerasulan, insan dan alam. Baik, mari kita pergi kepada konsep ketuhanan dahulu. Di mana konsep ketuhanan ini terbahagi kepada tiga tauhid, iaitu tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Baik, yang pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah ini merupakan kepercayaan yang sebenarnya bahawa Allah adalah secara mutlak mentadbir semua makhluk. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Berkuasa dan Maha Esa. Di mana tauhid ar-rububiyah ini juga diiktiraf oleh semua umat manusia, sama ada seseorang itu Islam atau sebaliknya, kecuali orang-orang yang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan seperti golongan ateis. Baik, golongan rububiyah ini merupakan golongan tauhid rububiyah ini merupakan tauhid yang dia mengakui bahawa Allah itu merupakan Tuhan sekalian alam, kan? Allah itu merupakan Tuhan yang mentadbir semua makhluk, kan? Tuhan yang tiada Tuhan, dan dia menidakkan segala Tuhan selain daripada Allah, kan? Hanya Allah yang Tuhan yang Maha Satu, kan? Baik, yang kedua adalah seseorang hanya percaya kepada Tuhan dan percaya kepada tauhid ini sahaja dan tidak kepada tauhid lain. Dia tidak boleh dianggap sebagai seorang Muslim, kerana untuk menjadi Muslim yang sebenar, seseorang itu perlu mengakui dan meyakini tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat dalam erti kata yang sebenar, kan? Baik, seseorang manusia itu walaupun dia beriman akan tauhid rububiyah ini dan dia mempercayai dan meyakini akan tauhid rububiyah ini, tapi dia tidak percaya kepada tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat, maka dia belum lagi dikategorikan sebagai seorang Muslim. Kerana ketiga tauhid ini perlulah diyakini dan diimani akan tiga tauhid ini. Perlulah seorang Muslim itu terbentuk dengan betul lah. Seorang Muslim itu terbentuk dengan yang sebenarnya, kan? Baik, yang kedua pula adalah konsep uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini merupakan diambil daripada perkataan ilah, kan? Yang bermaksud yang disembah, iaitu al-ma'bud. Pada istilahnya, keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan layak disembah, dan dipatuhi secara mutlak, kan? Tauhid uluhiyah ni dia lebih bersifat kepada peribadatan, mana kita mengakui bahawa Allah itu yang berhak disembah, kan? Kalau kita tengok di sini, yang poin di bawah adalah tauhid uluhiyah mempunyai pertalian yang rapat dengan pengabdian dan peribadatan kepada Allah. Lantas pengertian tentang ibadat perlu difahami dengan baik oleh setiap umat Islam, kan? Kita dah mengakui konsep tauhid uluhiyah ni dia lebih senang kata lebih kepada pengibadatan seseorang itu, yang menyatakan bahawa Allah itu Tuhan yang disembahkan, Allah itu yang disembah, kan? Jadi dalam ibadat kita itu sendiri, kita banyak mengatakan bahawa kita telah mengakui bahawa Allah itu Tuhan yang layak disembahkan, dan kita perlu patuhi akan keesaan dia dan segala perintahnya, kan? Maka dalam ibadatan itu sendiri kita perlu mengetahui akan pengertian ibadat itu, barulah kita benar-benar meyakini dan kita benar-benar dapat menyempurnakan lagi tauhid uluhiyah ini, kan? Dan ianya perlu dilakukan dengan ikhlas kepada Allah dan tidak disertakan dengan sebarang unsur syirik dengan sesuatu yang lain, kan? Dalam pengibadatan itu kita sembah Allah, kan? Dalam solat kita sembah Allah. Jadi kita tak boleh ada unsur syirik dalam tu, kan? Mana kalau unsur syirik ni unsur yang kita menduakan Allah, kita menduakan Tuhan, kan? Jadi tak boleh lah, mana tak jadilah solat tu, kan? Kita solat, kita ada Allah, kita nak menyatakan yang Allah itu yang perlu disembah, Allah lah Tuhan kita, kan? Tapi tiba-tiba ada unsur syirik, jadi dia tak jadilah sebuah tauhid uluhiyah tu, kan? Dan ibadat itu sendiri Allah nyatakan bahawa perlulah bahawa ketaatan kita itu
kita perlu buat kepada ibadat itu sendiri kan. Bahawa dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadat kan. Allah nyatakan bahawa Allah ciptakan kita ni dan jin ni untuk beribadat, untuk beribadat kan. Dan bukan saja untuk beribadat, untuk mematuhi akan segala perintah dia kan. Dalam ibadat itu sendiri kita menyatakan tiada Tuhan selain Allah kan. Hanya Allah yang layak disembah kan. Wallahu a'lam. Baik, yang ketiga pula adalah tauhid asma wa sifat kan. Asma wa sifat ni merupakan mengesakan Allah dari segala nama dan sifat-sifatnya. Kerana Allah hanya layak bersifat dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah mengetahui segala sesuatu, berkuasa ke atas setiap sesuatu, ke atas setiap perkara kan. Hidup, tidak mengantuk, tidur dan tidak memiliki segala sifat kekurangan yang lain kan. Tauhid asma wa sifat ni lebih kepada kita beriman ataupun kita mengesakan Allah itu dari segala namanya, dari segi namanya itu dibawa bahawa namanya itu, dalam namanya itu mewakili akan sifatnya itu kan. Bahawa sifat-sifat Allah ini, dalam nama Allah yang indah ini menyatakan sifat-sifatnya itu kan. Pada sifat-sifat Allah ni tak ada sifat kekurangan langsung, semuanya sempurna kan. Tiada satu pun sifat kekurangan pada Allah itu sendiri kan. Inilah Tuhan yang lengkap, serba-serbi lengkap, yang sempurna, dan tidak akan ada Tuhan yang lebih sempurna daripada Allah kan. Allah lah yang hidup dan tidak akan mati, hidup selama-lamanya, tidak mengantuk, tidak tidur dan tidak memiliki segala kekurangan kan, tidak memiliki segala sifat kekurangan yang lain. Dan segala kehendak Allah terlaksana dan tidak ada yang mampu menghalang kehendaknya. Allah Maha mendengar, melihat dan bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Baik, nama-nama Allah ni banyak terdapat dalam Al-Quran, dan ia disebut berulang kali dalam Al-Quran kan. Dan mengapa nama-nama Allah ni banyak disebut berulang kali dalam Al-Quran adalah kerana yang pertama adalah sebagai peringatan kepada umat Islam tentang kedudukan pencipta yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan kan. Allah nak beri peringatan kepada semua umat manusia, bukan orang Islam saja. Nak bagi tahu kat semua umat manusia kan, bahawa bagi tahu kat semua makhluk lah kan, bahawa Allah ni lah yang Allah ni lah satu-satunya yang memiliki akan sifat-sifat kesempurnaan, akan sempurnanya sifat Allah ini, sehingga Allah menyatakan ianya dalam Al-Quran sendiri kan. Dan tidak ada satu pun sifat-sifat kekurangan pada Allah. Yang kedua itu kerana menambahkan rasa keagungan dan kecintaan kepada Allah, dan mengharapkan rahmat dan ihsannya, serta takut kepada azab kesisaan Allah. Antara yang lain juga adalah nak bagi peringatan dekat makhluk ini, bahawa kita ni bahawa dengan mengetahui akan nama-nama Allah ini dapat meningkatkan akan rasa keagungan kita itu kepada Allah kan. Meningkatkan rasa agungnya Allah kan. Kita rasa macam, ya Allah, agungnya Tuhanku ini kan. Dan dapat juga meningkatkan kecintaan kita ini kepada Allah. Dan juga dalam kita nak meningkatkan kecintaan kita kepada Allah itu, kita juga saling mahukan akan rahmatnya kan, akan ihsan daripada Allah kan, agar kita ini terselamat daripada kesisaan api neraka kan. Wallahu a'lam. Baik, fitrah beragama kan. Fitrah beragama ni merupakan naluri semula jadi manusia yang mengakui adanya Allah, dan agama Islam itu sebagai agama semula jadi yang sangat secocok dengan kehidupan seharian manusia dan kejadiannya kan. Fitrah beragama ni merupakan naluri kita tu, naluri seorang manusia itu, yang menyatakan bahawa agama Islam itu adalah agama yang secocok dengan kehidupan seharian manusia kan. Dan dia mengakui bahawa adanya Allah. Itulah fitrah beragama kan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan, setiap anak yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah, yakni suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ia menjadi seorang Yahudi, Nasrani dan Majusi kan. Asalnya itu seseorang manusia itu adalah beragama Islam, sememangnya beragama Islam, tetapi yang mengkafirkan dia, yang menjadikan dia ni keluar daripada Islam, yang menjadikan dia ni bukan orang Islam, adalah kedua orang tuanya kan. Jadi anak yang dilahirkan itu ataupun bayi itu asalnya itu adalah orang Islam kan. Tapi bila dididik, bila diasuh oleh kedua orang tuanya dengan bukan didikan agama Islam, maka dia jadilah orang yang tidak beragama Islam kan. Wallahu a'lam.
Baik, apakah perbezaan antara orang yang beragama dengan yang tak beragama ni? Orang yang beragama ni adalah dia sentiasa redha dengan ketentuan qada dan qadar Allah. Dia bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah dengan cara memanfaatkan pada jalan Allah, dan dia melakukan sesuatu dengan ikhlas untuk memperolehi pahala Allah. Maka kalau orang yang tak beragama ni, dia berasa keluh kesah, kecewa dan berputus asa, dan juga mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang merosakkan, akhlak buruk, suka timbulkan kekacauan, hidup untuk dunia semata-mata kan. Bila dalam hidup itu bukan Islam pegangannya, maka tak ada pegangan hidup lah senang cerita kan. Hidup hanya untuk dunia, hanya untuk kejar dunia, hanya untuk mengejar kemewahan yang ada, kemewahan yang ada di dunia ini kan. Dia tidak berfikir akan kehidupan yang akan datang yang lebih panjang daripada hidup di dunia ini kan. Allahu a'lam. Seterusnya kita pergi kepada konsep kerasulan. Baik, apakah maksud Nabi? Nabi ini merupakan seorang manusia pilihan Allah yang diturunkan wahyu kepadanya, tetapi tidak wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain kan. Manakala Rasul merupakan manusia lelaki yang menerima syariat atau wahyu daripada Allah dan wajib untuk dan diperintahkan untuk mentablighinya ataupun menyampaikannya kepada manusia kan. Rasul ini sebelum seseorang Rasul itu menjadi diiktiraf sebagai Rasul, dia adalah seorang Nabi kan. Mana Nabi ini dia belum lagi diturunkan syariat kepada dia, dia sudah diturunkan wahyu kepada dia, tapi dia tidak wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain kan. Tapi apabila Allah telah mengangkat darjat seseorang Nabi itu kepada seorang Rasul, maka dia ni diberikan syariat daripada Allah kepada Rasul ni, dan dia diperintahkan untuk dan wajib untuk dia menyampaikannya kepada orang lain kan. Macam kita tengok Rasul itu macam Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa kan, antara rasul-rasul yang hebat kan, yang hebat dan diberikan syariat daripada Allah, dan diperintahkan oleh kepada mereka untuk menyampaikannya kepada orang lain kan. Dan apakah dalil beriman kepada Rasul? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 285, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang bermaksud, dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya kan. Allah kata semua yang beriman kepada Allah ni, dia beriman kepada malaikat juga, beriman pada kitab-kitab, dan juga beriman kepada rasul-rasul juga kan. Wallahu a'lam. Baik, setelah kita mengetahui akan dalil beriman kepada rasul dan sebagainya, mari kita ketahui akan peranan rasul itu sendiri kan. Peranan rasul ini adalah untuk menyeru manusia mentauhid dan menyembah Allah. Mereka ni diberi tanggungjawab untuk menyeru manusia kan, atau menyeru manusia yang ada pada waktu itu untuk menyeru manusia bahawa untuk mentauhid dan menyembah akan Allah, dan menyatakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahawa Allah lah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain dia kan. Dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kan. Dan mereka ni juga, yang ini Rasul juga perlu untuk menyampaikan berita gembira dan bertindak sebagai pemberi ingatan kepada manusia kan. Mereka ini telah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan akan syariat juga kan. Dan akan ada manusia yang tidak akan mengikutnya kan, yang tidak akan mengikut akan apa yang dibawakan oleh Rasul itu sendiri kan. Jadi Rasul ini juga menjadi menggalas tanggungjawab sebagai seorang pemberi nasihat kan. Bahkan bagi nasihat kepada manusia-manusia yang tidak mahu mengikuti ini, bahkan juga kepada mereka yang mengikuti mereka ini juga akan untuk beri peringatan bahawa apakah balasan jika mereka tidak buat sedemikian ataupun buat yang sedemikian kan. Dan selain daripada pemberi ingatan akan kepada manusia, mereka ni juga pembawa berita gembira kepada manusia kan, akan apa yang Allah nak sampaikan, kepada berita gembira yang Allah nak sampaikan. Jadi Rasul inilah menjadi perantaraan antara Allah dan manusia yang lain kan. Jadi Rasul ini jugalah akan bertindak sebagai pembawa berita gembira kan kepada sekalian manusia. Dan mereka ini juga perlu untuk menunjukkan cara kehidupan Islam yang sebenar, ialah kan
bila dah terima syariat daripada Allah, mestilah mereka akan tunjukkan cara kehidupan Islam itu, macam mana yang disuruh oleh Allah, macam mana yang dilarang oleh Allah kan. Jadi mereka inilah antara role model yang akan diikuti oleh kaum-kaum mereka sendiri kan. Kerana mereka membawa syariat daripada Allah kan. Baik, seterusnya mari kita lihat akan adab kepada Rasul. Adab Rasul ini merupakan yang pertama adalah sentiasa bersolawat kepadanya. Kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad kan. Dan selain itu juga kita perlu mengamalkan sunnah Rasul dalam kehidupan, dan juga mentaati ajaran para Rasul dengan hati yang ikhlas kan. Antara adab yang boleh kita ikutilah sunnah baginda Nabi, selawat ke atas baginda, dan kita taat akan apa yang ajaran yang dibawa oleh Nabi itu dengan hati yang terbuka, hati yang ikhlas kan. Wallahu alam. Baik, seterusnya adalah mukjizat. Mukjizat ni berasal daripada perkataan Arab, iaitu ajaza, iaitu lemah, dan dari sudut bahasa membawa maksud yang melemahkan, iaitu bagi golongan yang lemah dan tidak mampu untuk menyahut cabaran. Dan menurut Ibn Khaldun, mukjizat adalah suatu perbuatan yang tidak mampu didatangkan oleh mana-mana manusia kan. Mukjizat ni berasal daripada perkataan Arab ajaza, yang bermaksud lemah kan. Maka dari sudut bahasa, iaitu yang melemahkan. Maksudnya yang melemahkan ialah yang melemahkan musuh kan? Musuh atau yang melemahkan opponent lah kan. Bukan melemahkan diri sendiri, melemahkan opponent itu kan. Mukjizat ni lebih banyak macam kuasa ajaib lah kan, ke luar biasa lah, ataupun yang tidak boleh dibuat oleh seseorang manusia itu sendiri kan, yang tidak boleh dilakukan ataupun dikeluarkan oleh manusia itu sendiri kan. Jadi apakah peranan mukjizat itu adalah untuk membuktikan kebenaran para nabi dan rasul kan. Kenapa Allah nak bagi mukjizat ni kepada para nabi dan rasul kan, adalah untuk menunjukkan kebenaran akan mereka ini merupakan utusan daripada Allah. Mereka ini merupakan orang yang dah dipilih oleh Allah, yang telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan juga untuk menunjukkan kekuasaan Allah lah. Macam biasalah mukjizat ni kan, yang datang daripada dia Allah. Kuasa ini semua merupakan atas keizinan Allah, kuasa Allah sendiri kan. Tak ada kena-mengena dengan manusia pun. Kalau Allah tak bagi kat kita, kita tak ada pun benda tu kan. Kalau Allah tak bagi dekat mukjizat tu dekat para rasul atau para nabi, maka mereka pun tak ada mukjizat tu, tak ada kuasa tu kan. Jadi mukjizat itu asalnya itu datang daripada Allah kan. Wallahu alam. Baik, mari kita lihat akan perbezaan mukjizat karamah, irhas, maunah, sihir dan istidraj. Mukjizat seperti mana kita tahu, perkara yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Manakala karamah merupakan perkara luar biasa yang berlaku pada manusia yang tinggi darjat dengan Allah kan. Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang tinggi darjat daripada Allah, tapi dia bukan nabi dan bukan rasul kan. Mereka ni darjat yang tinggi kan, mungkin sebab amalan mereka, ketaatan mereka, cinta mereka kepada Allah kan. Manakala irhas pula merupakan perkara luar biasa yang berlaku pada bakal rasul kan. Perkara luar biasa yang berlaku pada bakal rasul kan. Contoh macam perkara yang berlaku pada Nabi Isa AS kan, mana ketika dia ibunda Maryam itu, ibundanya dia iaitu Maryam, dituduh berzina kan, sebab lahirkan anak tanpa bapa kan, tanpa seorang bapa. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi Isa pada ketika itu, macam ketika kecoh berlaku tu kan. Nabi Isa ni diizinkan oleh Allah untuk bercakap ketika bagi dia masih bayi lagi kan. Itu antara irhas ataupun perkara yang luar biasa yang berlaku kepada mereka yang akan diberikan akan diiktiraf sebagai rasul di kemudian hari kan. Wallahu alam. Manakala maunah merupakan perkara luar biasa yang berlaku pada umat Islam tanpa diminta atau dipelajari kan. Sihir pula adalah perkara luar biasa yang berlaku pada orang yang mempelajarinya daripada pertolongan syaitan. Sihir ni kita tahulah kan, dia ni kita minta pada syaitan kan. Sebenarnya asal itu datang pada Allah kan, tapi Allah beri kelebihan kepada syaitan untuk memiliki akan kekuasaan itu kan. Dan manusia pula menggunakan akan peluang itu untuk melakukan kerja-kerja yang tidak baik, tidak elok kan, untuk mencederakan atau membunuh orang kan, dan sebagainya lah. Manakala istidraj, perkara luar biasa yang berlaku pada orang yang derhaka pada Allah untuk menyesatkannya lagi. Istidraj kan, perkara yang berlaku lah kepada
seseorang hamba Allah ni, dan sebenarnya hamba Allah itu sedang menderhakai Allah kan, dan istidraj yang berlaku pada dia itu adalah untuk menyesatkan dia lagi kan. Betapa berdosanya mereka ini menerima istidraj daripada Allah kerana melakukan penderhakaan kepada Allah kan. Wallahu a'lam bisawab. Baiklah, seterusnya adalah pengertian insan. Insan ini adalah makhluk Allah yang istimewa, dikurniakan akal untuk berfikir, dan insan adalah sebaik-baik kejadian. Baik. Seterusnya ialah proses kejadian manusia, dan ini adalah ayat yang menunjukkan tentang proses kejadian manusia, iaitu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Baik, kita teruskan dengan proses kejadian manusia, iaitu dengan peringkat pertama, iaitu peringkat nutfah. Nutfah ini adalah peringkat pertama, bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya percampuran air mani. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Insan ayat 2, sungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Baik. Yang peringkat kedua ialah peringkat alaqah. Peringkat alaqah ialah peringkat iaitu pada hujung minggu pertama, iaitu hari ketujuh. Pada hari yang ketujuh, telur yang sudah disenyaukan itu akan tertanam di dinding rahim. Selepas itu kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Jadi peringkat ketiga ialah peringkat mudghah. Peringkat mudghah ini ialah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi juga sudah mula terbentuk. Dan seterusnya ialah peringkat yang keempat, iaitu peringkat izam dan lahm. Iaitu pada peringkat ini, minggu yang kelima, keenam dan ketujuh ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Dan pada peringkat kelima, iaitu peringkat nash'ah khalqan akhar. Pada peringkat ini, iaitu menjelang minggu ke-8, beberapa perubahan lagi akan berlaku, iaitu perubahan pada tahap ini bukan lagi perubahan pada embrio, tetapi sudah mula masuk ke peringkat janin. Dan pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Dan pada bulan keempat, pembentukan uri menjadi cukup lengkap, menyebabkan baki peranatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud, walaupun perubahan tetap berlaku, tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Dan peringkat keenam iaitu peringkat nafkhur ruh. Dan pada peringkat ini iaitu peringkat yang terakhir, di mana peringkat ini merupakan peringkat peniupan roh, dan para ulama bersepakat mengatakan bahawa peringkat ini, peringkat peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuklah organ seks bayi. Nilai kehidupan mereka telah pun mula terbentuk sejak mereka di alam rahim lagi. Dan seterusnya ialah sebab dan tanggungjawab insan. Iaitu yang pertama ialah tanggungjawab insan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, dan seterusnya bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Dan yang kedua, tanggungjawab kepada diri sendiri. Yang pertama ialah menjaga kesihatan tubuh dan akal, menjaga keluarga supaya selamat dunia dan akhirat, dan jauhi perkara yang merosakkan diri. Dan yang seterusnya ialah sesama insan, iaitu tanggungjawab sesama insan memelihara hak sesama manusia. Dan yang seterusnya ialah tanggungjawab pada alam. Yang pertama ialah memelihara dan memelihara alam dan memakmur alam. Dan seterusnya ialah keistimewaan insan dengan makhluk lain. Dan yang pertama ialah manusia dikurniakan nikmat terbesar, iaitu akal. Yang kedua, manusia akan hidup sebagai khalifah di bumi dan hidup bertamadun, iaitu hidup dalam golongan masyarakat. Jadi yang seterusnya, manusia dapat membezakan dosa dan pahala menggunakan akal. Dan yang terakhir, manusia ini dikurniakan fizikal dan panca indera yang unik, terdiri daripada unsur jasmani dan rohani. Baiklah, seterusnya ialah pengertian alam. Seterusnya ialah pengertian alam, iaitu makhluk ciptaan Allah yang boleh ditanggapi oleh panca indera dan sebaik-baik dan untuk digunakan sebaik-baiknya. Dan yang seterusnya ialah bahagian alam. Jadi alam terbahagi kepada dua, iaitu alam musyahadah dan alam ghaib. Alam musyahadah ialah
alam yang boleh dilihat oleh panca indera seperti haiwan dan sebagainya. Dan alam musyahadah ni kita boleh tanggapi dia. Dan yang kedua ialah alam ghaib. Alam ghaib iaitu alam yang tidak dapat dilihat dan tak dapat ditanggapi melainkan dengan wahyu Allah SWT. Jadi yang seterusnya ialah perbezaan antara alam musyahadah dan alam ghaib. Yang pertama, alam musyahadah boleh ditanggapi oleh panca indera dan alam ghaib tidak boleh ditanggapi oleh panca indera. Yang kedua, boleh dimanfaatkan untuk membina tamadun dan alam ghaib pula untuk keimanan makhluk. Dan yang seterusnya, alam musyahadah bersifat sementara dan alam ghaib bersifat kekal selamanya. Dan yang terakhir, alam musyahadah boleh dikaji selidik dan alam ghaib akal kita pun tidak mampu untuk menyelidik alam ghaib. Dan yang terakhir, hikmah kerahsiaan alam ghaib. Allah sengaja merahsiakan alam ghaib adalah sebagai tanda kekuasaan Allah untuk menguji iman manusia. Jadi Allah ni merahsiakan alam ghaib ni untuk tunjuk kuasa dia dan untuk menguji keimanan seseorang manusia.